الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Dirahmati Allah Tuan Nazir, barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, barisan pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan ini telah pun dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu antara sifat yang harus bagi Allah adalah sifat makbul doa. Sifat makbul doa dia tak duduk dalam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerana tu kita disuruh minta, tetapi yang akan mustajabkan itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui bila. Antara perkara bila kita telah pun berada pada 10 malam yang akhir daripada Ramadan. Bila kita sebut tentang 10 malam yang terakhir, perkara yang mesti ada dalam kehidupan insan yang diberi ruang oleh Allah untuk kita berada di dalam bulan Ramadan adalah dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita tak akan mampu boleh bangun pada waktu malam kalau tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengar para imam membacakan ayat daripada surah As-Sajdah. Antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, antara ciri hamba Allah yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Antara ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, iaitu lambung dia ataupun rusuk dia itu jauh daripada tempat tidur. Waktu lazim semua orang tidur, dia bangun dan dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara perkara yang kita tak mampu buat melainkan kena ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nak kira dengan jaga malam ni, bangun malam ni, hari ni ada orang yang dia tak payah bangun, tak tidur terus pun ada. Ni tuan-tuan balik sekejap lagi ni, Pitang Mitek. Penuh dengan manusia. Pi dekat uptown, downtown, pi lah. Dia punya penuh dia tu boleh bawa sampai ke pukul 5-6 pagi sekejap lagi ni. Dekat-dekat nak sahur tu dia dah mula dah kurang sikit. Ramai yang boleh bangun berjaga. Kalau kita buka dalam aplikasi TikTok, sama juga yang niaga sampin instan, yang niaga baju Melayu, semua nak cari duit belaka, tidak masalah. Ramai yang duk melihat, mata melihat tu pun ramai, hak bagi like tu pun ramai juga. Tapi belum tentu boleh bangun untuk 2 rakaat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita tak katalah semua tu mereka tu tidak bangun munajat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka selepas daripada selesai urusan mereka, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sangka baik kita sesama umat Islam. Hak tu sajalah. Kita tak boleh nak hukum sebab kita tak tahu. Orang tu dia munajat tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi duduk persoalan dia nak bangun malam ni, semua orang boleh bangun tengok bola. Bangun operasi KRT tengah malam boleh, semua boleh. Sembang di kedai kopi, semua boleh. Tapi kalau nak munajat kepada Allah, tak semua orang mampu tanpa ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tazkirah kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tinggalkan tuan-tuan dan juga puan-puan dengan satu daripada hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal dia daripada kalangan sahabat yang diiktiraf kefaqihan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang alim, dia belum tentu faqih. Tetapi satu orang yang faqih, ghalibnya dia satu orang yang alim. Mu'adz, kata para muhaqqiqun minal muwarrikhin, dia meninggal pada umur yang muda, iaitu 33 tahun. Satu riwayat yang dhaif kata Mu'adz meninggal pada umur dia 28 tahun. Nabi SAW bila mengangkat Mu'adz ini, sebab Nabi pernah hantar dia sebagai wakil Nabi di bumi Yaman. Sebab dia faqih. Dalam kalangan sahabat yang alim ni ramai, tetapi faqih ni taklah ramai sangat. Macam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah dia termasuk daripada minal mukatsirin, daripada golongan yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia pernah sebut, dia kata laisa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa Abdullah, kata dia. Dia kata tidaklah ada satu orang pun daripada kalangan sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis berbanding aku kecuali seorang. Nama dia Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang Melayu dia baca Abdullah bin Amru, bolehlah. Dia sepatutnya waw tu tak dibunyikan. Sebab dia nak bagi beza ejaan Umar dengan Amr. Sebab ejaan dia sama. Maka waw tu tak dibaca. Lepas tu saya tengok masjid ni pun baguslah. Dia Selangor ni saya rasa tak ada masalah kot. Sebab dia faham juga satu dua benda. Ada setengah masjid saya pergi doa as-salatu tarawih jami'atan rahimakumullah. As-salatu pasal apa? Dia bukan as-salatu, dia salatu tarawih. Masalah cukup takat tu je. Dia tak perlu ada alif lam di situ tu. Sama juga macam tadi al-badrul muniru Muhammad. Kata-kata masjid yang saya pergi semua nanti jawab apa? Sallu alaih. Makmum jawab. Dia nak suruh siapa selawat? Mudah Tok Bilal pun sebut Al-Badrul Muniru Muhammad. Jamaah semua sebut Sallu alaih. Siapa yang nak sallu alaih tu? Dia nak suruh siapa? Anai-anai. Nak suruh semut. Yang tu. Kadang-kadang dia main sebut, dia tak tahu apa benda. Kira masjid di belah-belah Selangor ni saya tengok tak ada masalah lah. Sebab bila sebut kata sallu alaihi itu masih lagi disambung dengan sallallahu sallam alaihi masalah. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Bolehlah. Nah, yang pentingnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ni orang yang banyak riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak termasuk daripada sahabat yang diangkat sebagai orang yang faqih. Nabi walaupun dia ni satu orang yang faqih ni, yang kata Muaz ni, Nabi masih berpesan kepada Muaz. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Nabi kata, aku sayang kepada kamu wahai Muaz. Maka jangan lupa tiap-tiap kali akhir daripada salat, bacalah satu doa ni. Yang doa ni saya, tuan-tuan dan juga perempuan, kena jadikan amalan yang kita lazim dengan dia. Apa dia doa dia? Nabi kata, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni maklum, tapi kadang-kadang kita tak baca. Ni ruginya kita ni. Sebab kita tak boleh sampai ke dalam masjid ni kalau tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik kalau tidak ada daripada Allah, kita tak boleh nak buat apa-apa pun tak boleh. Dia kena ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sujud kepada Allah, kita nak buat ketaatan kepada Allah, kita nak lawan bisikan daripada syaitan, itu mesti kena ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama zikir. Kita dah sebut zikir tu apa dia? Ni kalau kata buat qiyamul lail sampai ada pula zikir munajat kan. Zikir ni dia daripada zikir ni makna dia ingat. Zikir ni dia perkataan Arab daripada kata zakara yadhkuru zikran. Maknanya ingat. Dia cuma zikir ni dia mushtarak. Dia boleh jadi ingat ni menjadikan pertama ingat menggunakan lisan. Ingat guna lisan, kita baca lagu tadi lah. Kita istighfar, kita tasbih, kita tahmid, kita takbir, kita tahlil macam tadi kan. Pas salat tadi ni. Kemudiannya kita baca Quran. Yang tu ingat menggunakan lisan. Ingat lagi satu, nama dia tafakkur. Yang tu menggunakan jantung hati kita. Maka bila sebut kata nak buat ketaatan, dia kena ada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada ingatan kepada Allah, itu yang kita ni kadang-kadang dia jadi malas nak buat ibadat. Langgar perkara haram dan halal. Kadang-kadang semayang duha tu punya jaga, kerja hakiki tak selesai. Itu macam mana? Sebab tu saya selalu sebut, kalau kata tugas hakiki tu ada, dia saja pergi semayang duha dengan alasan nak mula pada waktu tu, maka dia tadi berdosa. Sebab tu saya kata nak semayang duha pun dia wajib kena minta izin ketua jabatan. Kalau tugas hakiki dia masih lagi banyak. Sebab yang tu sunat, ni wajib ni. Kita bekerja disebut sebagai wajib yang mudayyak. Dia bukan wajib muwassa' lagi dah. Wajib mudayyak ni maknanya kita nak buat benda lain tak boleh. Saya sebagai guru, saya sebagai pegawai agama di tempat kerja saya, mari musim Maulidur Rasul saya keluar pergi ceramah di tempat lain. Sedangkan tugas hakiki saya ada di tempat saya ni. Tanpa melalui izin ketua saya. Sama ada pengetua ke, pengarah kolej ke apa ke, tak melalui. Maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Sebab waktu bekerja kita tu mudayyak. Mudayyak ni makna dia apa dia? Tak boleh nak selit benda lain dah. Ni macam puasa Ramadan ni wajib mudayyak lah ni. Puasa Ramadan ni kalau kata tuan-tuan tak niat pada malam hari, tiba-tiba bangun, keesokannya baru teringatlah kata tak niat. Tapi tuan-tuan tetap kena imsak juga. Nak ganti itu pada hari yang berikutnya boleh ke tak? Tak boleh. Kita kena tunggu sampai habis puasa Ramadan tu baru boleh ganti hari yang kita tinggal tu. Dia tak macam puasa sunat, boleh selit semua sekali dalam tu. Ibadah haji sama. Kita tak boleh nak buat kat orang lain lagi selagi mana haji kita pun tak selesai.
Yang kita pun tak selesai, tiba-tiba duk sibuk nak buat badal haji. Tak boleh. Kerana itu wajib mudayyak. Sebab itu bila kita sebut tentang hal ini, dia mengingat kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah ni menjadikan kita hamba yang ada nilai ihtiyat dalam setiap langkah kita. Kita nak sia-siakan pasangan kita, kita tak berani sebab dia amanah daripada Allah kepada kita. Kita nak sia-siakan anak-anak kita, kita tak berani sebab dia amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak khianat kepada jiran kita pun kita tak berani sebab dia tu adalah satu ujian daripada Allah kepada kita. Maka yang ni semua bertitik tolak daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah ni bukan semata-mata duk pegang tasbih saja. Sebab itu ingat tadi ada dua. Sebab itu penting kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena beringat dengan perkara ni. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa supaya kita diberikan oleh Allah rezeki untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kerana syukur itu diterjemah melalui ketaatan. Adapun kufur itu diterjemah melalui kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita pada hari ini, kalau kata kita jadi hamba Allah yang bersyukur, kita akan tunjuk manifestasi syukur kita tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kalau kata kita tengok, yang bawa nama Islam tapi tidak menunaikan tanggungjawab dia kepada Allah pun ramai. Antara tuntutan bila kita ni hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala memberikan syariat. Kita ni semua ni ada, dia panggil hukum syarak taklifi belakang ni. Hukum tu akan ada dengan kita selama mana kita tidak termasuk dalam orang yang terangkat catatan kalam dia. Kita buat apa pun, kita duduk dalam masjid, kita duduk ke kita berdiri, hukumnya adalah harus. Langkah keluar dengan kaki kiri, hukumnya adalah sunat. Berdiri tahun depan muka pintu tu duk fikir pula nak pergi dekat kasut ni. Nak berguling ke? Nak berjalan ke? Kan? Maka dia pun berguling pergi dekat kasut tu. Hukumnya apa? Gila. Gila bukan hukum. Gila bukan hukum. Hukumnya adalah harus pergi kat dia lah, kaki dia suka lah. Dia nak berjalan, dia berjalan. Dia nak berguling, dia berguling lah. Sampai tang selipar dia tu, dia pergi pakai bukan selipar dia, dia pakai selipar saya. Pasal dia geram tazkirah lambat sangat ni. Kan? Maka hukumnya adalah haram. Mana boleh duk mencuri selipar orang. Dia nak pakai selipar tu, selipar dia dah, tapi dia pergi pakai dengan kaki kiri dulu. Hukumnya adalah makruh. Lagu tu, hukum ni nanti duk ada. Keluar daripada masjid ni nak belok kanan kan, nak belok kiri ke, hukumnya adalah harus. Dia punya minyak, dia rajin tekan nak pergi jauh sikit, ikut suka dia. Maknanya hukum syarak taklifi ni akan ada dengan kita. Sebab tu kita nak kena mengaji. Saya duk perhati pada hari ini ni, kuliah-kuliah pengajian, cukup tak ada orang. Saya pun heran, masjid ni mungkin ramai. Masjid-masjid lain, Allah. Di mana habis tak tahu. Baru ni sebab saya pergi bazar Ramadan, saya tengok mereka tukar duit sama-sama mereka ni lah. Mereka meniaga nasi, takoyaki, ayak. Kawan meniaga nasi tu, orang duk main, semua duit 50, 100, 50, 100. Dia pun tak ada duit pecah. Tanya kat kawan sebelah, oi ada duit tukar? Dia tu kata tak ada, takoyaki. Tak ada lah. Hang tanya kat tukar ayak banyak duit. Dia pun tanya, ada tukar 100, 10. Itu kata sak-sak aku tengok. Dia pun tengok. Ada 60. Weh, ada 60 dia kata. Tak apa, buat main dulu. Ni orang duk tunggu ni. Dia bagi berapa? Dia bagi 10, dia bagi 100 duit sekeping. Kawan ni bagi balik RM60 duit 10. Ada berlaku penangguhan, maka dia jadi riba. Bila dia nak bagi tu?
Sebab akad yang mereka buat bukan akad hutang. Yang mereka buat tu adalah akad sarfun. Sarfun ni akad tukar. Tu kena mengaji tu. Kalau tidak ni tambah nak tukar duit raya apa semua ni cukup masalah ni. Sebab itu pentingnya kita ni tadi menzahirkan syukur kita dengan ketaatan. Apa dia ketaatan kita? Luangkan masa untuk menuntut ilmu yang berkait dengan hukum syarak ni. Kerana dia penentu. Sama dengan kita puasa ni pun. Kalau kata masuk dengan tak ada ilmu, itu yang jadi bila muazzin sebut saja autiru wa majidu, bakat-bakat bangun habis dah. Bangun pi mana? Nabi kata idza qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu baqiyata lailati. Siapa yang semayang daripada awal sampai akhir habis dengan imam dia, Allah Ta'ala catat bagi dia pahala seperti mana dia menghidupkan keseluruhan malam tu. Jangan tinggal. Tapi dah masuk dengan nafsu semata, dia ikut dia. Sebab tu kena pastikan diri kita tambah ilmu melalui syukur. Yang ketiga, yang terakhir disebutkan bahawasanya pastikan kita ni termasuk daripada golongan yang wa husna ibadatik. Yang sentiasa memberi peluang kepada diri kita ni untuk tambah mutu pada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada. Sebab saya perhati tengok orang kita ni bila dalam bab dengan sunnah-sunnah Nabi ni, dia dalam bab sunnah yang tasyri'iyah dia pergi tinggal. Sunnah tasyri'iyah ni antaranya hak ni, semayang jamaah, semayang witir dengan imam. Yang tu dia pergi tinggal. Yang dia duduk pulun apa dia? Makan kurma dengan mentega. Sampai minyak mulut-mulut. Kan? Habis mentega di kedai tu, punya duk berlawan pergi cari. Padahal hadis tu lama dah saya tak tahu pasal apa tahun ni jadi trending. Atau ni saya duk risau ni, tak nanah saya takut mereka jumpa hadis Nabi suka makan labu. Dia ubah tak nanah jadi tak labu. Jangan duk buat main dengan geng hak semangat ni. Dia boleh ubah dan. Dia yang tu tak salah nak makan. Tapi yang tu dia bukan sunnah yang tasyri'iyah. Dia ghairu tasyri'. Nabi SAW dia buat benda tu sebab dia manusia. Adalah benda yang Nabi suka. Kan macam mana sunnah waktu berbuka Nabi suka makan apa? Kurma. Memang kurma lah. Kurma apa? Kita ni semua kurma lah. Buah pun kurma, kurma telur dan kurma kambing pun kurma. Kan? Unik orang Malaysia ni dia vocab dia kurang orang Melayu ni, maka dia tak macam Arab ni. Kalau kata kurma yang muda tu dia panggil balah. Ni kurma putih tu kan, kelak-kelak gitu. Kalau kata kurma Nabi ni waktu dia berbuka inda iftarihi dia suka makan rutab. Rutab ni kurma basah. Nak tahu basah kering tu bila kita koyak dia tu dia melekit. Itu tu adalah kurma basah. Nabi suka makan waktu berbuka. Waktu sahur Nabi suka makan tamar. Tamar ni kurma kering. Sama ada dia kering tu di pokok ataupun dia kering di bawah, dipetik dan dikeringkan. Yang ni semua ni adalah sunnah yang dituntut supaya kita buat. Tapi bab makan dengan mentega yang tu dia tak tasyri' lah. Kan makan kurma tu sunnah, tapi dalam bab makan dengan apa yang tu dia tidak tasyri' lagi dah. Cuma dia riwayatkan Nabi ni dia suka makan dengan mentega tu. Nah, maka sebagai khulasah, sebab nama pun tazkirah dia tak boleh panjang-panjang. Dia jadi kuliah maghrib. Maka yang saya nak sebutnya, pertama, bila kita ni semua nak menghidupkan malam. Saya tahu kita punya goal yang kita nak achieve sekarang ni adalah apa dia? Supaya kita boleh menjadi apa yang Allah Ta'ala serukan. La'allakum tattaqun. Mau tak mau kita kena korbankan saat masa kita ni. 10 malam akhir ni bukan panjang dah. Tak berapa hari dah ni, hari semalam dah mula dah. Kan? Ni malam 21 dah. Tak berapa hari dah kita nak korbankan. Korban saat untuk apa? Untuk kita munajat kepada
Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat pun tak apa. Tak mau semayang baca Quran. Buatlah apa-apa juga yang boleh kita munajat, minta ampun, minta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena beringat, kita boleh minta, Allah Taala yang akan makbul. Sebab itu, kalau nak bangun pada sebelah malam, pastikan kita bangun dengan bantuan Allah. Baru boleh. Maknanya sebelum daripada tidur tu minta supaya Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita bangun. Dan kita jangan bangun 10 malam akhir ni sampai duk pergi kerja sampai duk tersengguk. Tak suruh. Agak-agak lah. Kalau kata dah kita ni memang kerja, maka pukul 5 gitu tu mangkit dan 2 rakaat sudah. Jangan duk berjaga daripada pukul 2 pula dah. Selagi pergi kerja tak produk, dia tak jadi seorang yang produktif. Dia duk kira mengantuk. Yang tu syarak tak suruh. Sebab nak memahami nas ni pun penting juga. Sebab saya hari tu saya tengok siapa syarah kaitan dengan kelebihan bersedekah. Dia kata ada apa tuan-tuan bagi semua. Ada ni perempuan ni kalau kata ini belakang tu ada gelang emas, ada rantai, ada apa semua bubuh. Dia yang nak buat balik tu dia seronok lah. Hak kita yang nak buat balik tu lalu fikir pula amboi. Sampai tak ada apa habis dah ni. Bolehkah gaji kita 1,000 kita ambil semua buh dalam tabung masjid Tamarakan ni? Bolehkah? Boleh tak? Contoh mengaji lagu mana saya tak tahu. Gaji 1,000 dia pergi bubuh ke semua. Tak boleh. Maksimum kita boleh bagi kata para fuqaha sulus, tak lebih pada 1/3 daripada apa yang kita ada. Makna kalau gaji 1,000 maksimum RM333, 3 kupang, 3 duit. Jangan bagi lebih pada tu. Mak kita ada komitmen, kita ada tanggungjawab, kita ada nafkah yang kita nak kena tunai. Jangan pi bagi, ada 1,000 bagi, ada 3,000 bagilah sekali gantung kelambu. Tahu kelambu? No, di balai lentang belakang tu. Pihak masjid kata pasal apa yang duk main gantung kelambu di masjid ni? Rumah pun tak ada dah, kereta pun tak ada dah. Saya dah bagi semua untuk masjid Tamarakan lah. Hampa pula belah saya lah. Satu kerja pula jawatan kuasa, dia ingat welfare kah? Dia kita kena faham gini. Kita kena yakin, tuan-tuan bagilah berapa pun yang akan ganjarnya Allah. Di sisi Allah kita bagi 1,000,000 kah, bagi 1,000 kah, bagi 100 kah, Allah akan ganjar. Macam mana Allah Ta'ala ganjar? Wallahu a'lam. Itu sudah pasti Allah Ta'ala ganjar, tapi kita tak tahu macam mana. Cukup dekat tu. Pasti Allah Ta'ala ganjar. Sebab dia sifat dunia, dia tak sama dengan akhirat. Dunia ni kalau kita bagi, dia bertambah ke dia berkurang? Kurang. Nasib baik. Kalau kata jawab, kata bertambah saja, saya nak minta tolong buat ayat tawak. Tahu ayat tawak? Nak suruh buat ayat jampi sikit. Dia ni mungkin somebody lah, which is miracle. Pasal bila dia bagi, bertambah. Bagi, bertambah. Masalah kalau kita bagi duk bertambah di dunia ni. Mesyuarat agung tak boleh buat. Auditor tak mau sign. Yalah macam mana nak sign? Ada 100, belanja 50, tinggal 100 lagi. 50 ni nak jawab lagu mana mai? Pada mana bunian punya duit kan? Tak boleh. Kan? Bagi dia mesti berkurang. Di mana tu? Dunia. Tapi yang penting kita kena faham agama dalam konteks dia yang betul. Maknanya apa dia? Infaklah sebanyak mungkin yang kita mampu. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang ganjar. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam tazkirah pada malam ni. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu kelemahan diri saya sendiri. Ingat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca tiap-tiap akhir daripada semayang kita, sama ada lepas semayang ataupun selepas baca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Waktu tu waktu yang cukup mustajab doa. Selamat hari raya. Ucap saya siap lah pasal tak main dah. Maaf zahir dan batin.